Ibn Atta' nak beritahu beberapa bentuk nur yang dibincangkan dalam tasawuf. Iaitu katanya ada sejenis nur ini membawa manusia mendekati hati, pintu hati dia, tapi tak masuk ke dalam. Apa maksudnya? Tengok. Dan setengah nur pula menyebabkan kita dapat masuk ke dalam hadrat hati kita sendiri. Baik, huraian dia. Nur ilahi yang sampai ke hati ini, tapi tak masuk dalam, tetapi tidak masuk ke dalam, maka orang yang mendapat nur ini masih dapat melihat Tuhan dan dirinya. Apa benda maksudnya? Orang yang dapat nur ini, dia dapat melihat Tuhan dan dapat melihat dirinya. Yang ini dia faham tentang Tuhan. Dia sedar tentang Tuhan. Dia yakin tentang kewujudan Tuhan. Dalam masa yang sama, dia lihat juga dirinya itu. Dia tahu dirinya ni dan dia yakin tentang kewujudan Tuhan. Ini dalam istilah tasawuf dipanggil al-farqu. Pisah. Pisah dengan erti seseorang yang menyedari tentang kewujudan dirinya, dalam masa yang sama dia sedar dan yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Wujud dirinya, wujud makhluk itu memang diyakini sebagai wujud yang majazi, wujud pinjaman, wujud makhluk yang diciptakan. Dalam masa yang sama dia sedar ada kewujudan yang hakiki, yakni wujud Allah Subhanahu wa taala, wujud yang sebenar-benarnya. Jadi dia ada dua kesedaran. Kesedaran terhadap kewujudan dirinya yang merupakan makhluk yang bersifat majazi. Dalam masa yang sama dia sedar tentang kewujudan Allah yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Ini tandanya dia faham hakikat ni. Jadi orang macam ni dalam tasawuf dikatakan nur itu mendekati hati dia, sampai ke hatinya, sehingga dia boleh faham hakikat tu. Orang yang tak ada nur ini, dia akan menafikan kewujudan Tuhan tu. Dia akan jadi ateis, mulhid. Dia hanya meyakini kewujudan makhluk ni saja, kewujudan dirinya dan makhluk yang bersifat fizik ni saja. Itu tanda orang yang nur tak masuk. Tak ada. Dia menafikan kewujudan-kewujudan ghaib. Dan ghaibul ghuyubnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia nafi benda tu. Tak ada nur dalam hati dia. Tapi orang dapat nur ini menjadikan hatinya dapat memahami hakikat tu, dapat menerima dan meyakini, yakin, dapat membenarkan, dapat menerima, dapat terasa benarnya adanya pencipta tu. Itu tanda nurnya masuk, mendekati hatinya. Cuma dalam keadaan begitu, dia menyebabkan dua kewujudan. Kewujudan dirinya yang sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dalam masa yang sama, dia menyedari kewujudan, meyakini kewujudan Allah yang hakiki, kewujudan hak sebenar-benarnya. Jadi sesiapa yang berkedudukan seperti ini, dan kita hari inilah yang berkedudukan seperti ini, maka dapatlah dia melihat kewujudan, masih dapat melihat Tuhan dan dirinya. Jadi keadaan seperti ini dalam istilah tasawuf disebut al-farqu. Ini istilah ahli tasawuf. Al-farqu maksudnya pisah. Kalau kita tengok kamus semata-mata, maksud terpisah. Tak boleh nak faham baik. Jadi istilah farqu ni iaitu keadaan manusia ni yang sedar tentang kewujudan dirinya, dalam masa yang sama dia sedar kewujudan Allah. Dia menyedari dua kewujudan, satu yang majazi, satu yang hakiki. Al-farqu namanya. Dunia dan akhiratnya, dia sedar tentang kewujudan dunia, dalam masa yang sama dia meyakini kewujudan akhirat. Dua kewujudan, satu kewujudan dunia, satu kewujudan akhirat. Satu tu sedang menjadi kehidupan ni, satu lagi dalam keyakinannya. Yang ni cinta dunia dan cinta akhirat. Dia dua-dua. Maksudnya terhadap dirinya pun, kesedaran terhadap dirinya pun ada, kesedaran terhadap akhirat pun ada. Jadi untuk kebaikan dirinya pun dia ada keinginan, dan untuk kebaikan akhirat pun dia ada keinginan. Cinta diri dan cinta Tuhan. Dia kasih kepada Allah, bergantung harap kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala, dan masa yang sama menginginkan kebaikan diri, menginginkan sesuatu mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Dia ada dua-dua itu. Ini keadaan waktu pertama ni, hati nur tu sudah masuk tapi tidak menembus sampai ke dalam hatinya. Dia dapat memahami hakikat tu dan dapat menerima hakikat tu. Adapun nur ilahi yang langsung masuk ke dalam hati, sejenis lagi tu,
Nur ilahi yang terus masuk menembus sampai ke dalam hakikat hatinya. Yang diistilahkan dalam tasawuf dengan istilah yang macam-macam lah. Ar-ruh, as-sir, itu kedalaman jiwa manusia. Ar-ruh, as-sir, al-khafi, al-akhfa dan sebagainya. Setengah ulama' dia hanya pecah kepada ruh saja, tambah lagi as-sir. Setengah ulama' dia pecah istilah saja. Jadi semua itu sebenarnya istilah saja, menunjukkan kedalaman kejiwaan manusia itu. Adapun nur ilahi yang langsung masuk ke dalam hati, maka tidak ada pandangan kecuali Allah. Orang yang nur makrifat ni menembus sampai ke dalam hatinya, pada waktu itu kesedaran hatinya hanya kepada kewujudan Allah yang Maha Esa. Dia akan lupa pada diri dia dah masa tu. Dia akan lupa pada diri dia. Dia tak nampak dah diri dia, dia hanya menyedari tentang kewujudan Allah. Inilah sebenarnya orang panggil wahdatul wujud. Kalau kita nak pakai istilah tu, wahdatul wujud tu, yakni orang yang hilang kesedaran terhadap dirinya itu semata-mata menyedari tentang kewujudan Allah. Itulah bendanya. Bukan dia kata dia jadi Tuhan, bukan Tuhan tu jadi dia, tidak. Kesedaran jiwa dia tu. Kerana terlalu jelasnya, ibarat agak kalau nur masuk dalam hati ni, pandangan dia terhadap kewujudan Allah yang Maha Esa tu memadamkan pandangan dia terhadap yang lain. Itu ibaratnya. Jadi seolahnya makhluk ni tak ada pada pandangan dia, bukan tak ada pada kenyataan ni, tak ada pada pandangan dia, pandangan hati dia yang menyedari tentang hakikat sebenar kewujudan ni, wujud Allah. Itu bendanya. Tidak ada yang dicintai, diharap, disembah melainkan Allah semata-mata. Pada waktu itu hatinya itu hanya tertumpu kepada Allah. Ini orang arif lah. Jadi kita tak sampai situ pun paling tidak kita faham keadaan mereka ni macam mana. Kita faham kedudukan mereka tu macam mana, kedekatan jiwa mereka tu dengan Allah Ta'ala macam mana. Kita tak sampai pun tak apalah, paling tidak kita faham. Jadi bila keadaan kita hari ni, kita tahu kita duduk mana. Kita menyedari kewujudan kita, dalam masa yang sama kita sedar kewujudan Allah. Kewujudan kita ni tarahnya majazi, makhluk yang diciptakan, kewujudan Allah kewujudan yang hakiki. Kita sedar ni dua bentuk kewujudan ni. Ini keadaan kita sekarang. Itu keadaan orang yang nurnya itu mendekati hati dia tapi tidak menembus sampai ke dalam. Itu keadaan kita hari ni. Tapi bila nur memasuki ke dalam hati, ibarat agak dia hilang kesedaran terhadap diri. Kalau bandingan mudah gini, ini tamsilan saja. Dia mungkin betul daripada beberapa aspek lah. Tidak semua, jangan tersalah faham pula. Contohnya gini, kita tengok rumah dari luar, kita duduk di luar rumah. Jadi sekarang ni dari segi angle-nya kita nampak orang duduk luar rumah seorang, kemudian rumah tu dua benda dia nak tengok. Bandingan yang kedua ni, orang ni masuk dalam rumah, dia tak ada luar rumah tu, duduk dalam je, nampak je, rumah je nampak pada dia, ibarat dia tak jadi rumah, bukan jadi rumah, tapi duduk dalam rumah, jadi tak nampak rumah tu, tak nampak orang tu, tergelang orang tu, nampak rumah je. Itu tamsilan mudah. Apabila nur iman masih di luar hati, di luar hati, tapi sudah baik sebenarnya, sudah ada banyak kebaikannya ni. Cuma dari segi tasawufnya ada hal yang lebih baik lagi lah, ada hal yang lebih dalam lagi. Jadi apabila nur iman masih di luar hati, maka orang masih cinta Allah dan dunia. Dia akan dua pandangan dia, keinginan dia, kemahuan terhadap Allah dalam masa yang sama terhadap dirinya. Dia memang nak mencari redha Allah, dalam masa yang sama dia nak kebaikan untuk diri dia. Itu tak ada masalah, baik dari segi ni. Cuma nak kabarnya dalam tasawuf, dia ada tingkatan-tingkatan yang lain lagi daripada itu. Itu je, bukan nak kabar ni tak molek. Tetapi apabila nur iman menembus ke dalam hati, tenggelam ke dalam hatinya, jelira ke dalam hatinya,
Maka hanya cinta kepada Allah, tidak ada lainnya. Pandangan hatinya itu hanya tertumpu kepada Allah, tidak melihat yang lain lagi. Dia melupakan. Jadi pandangan terhadap makhluk ini terpadam daripada pandangan mata hati dia tu. Kesedaran hatinya adalah kepada kesempurnaan zat Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifat kesempurnaannya itu. Melupakan dia kepada dirinya dan makhluk-makhluk yang lain. Ini keadaan orang yang nur itu menembus sampai ke dalam hatinya. Jika nur iman di luar hati bernama Islam. Jadi dalam peristilahan tasawufnya, orang yang nur keimanan itu duduk luar hati. Tamsilan dia. Maka ini bernama Islam, ini dinamakan maqam Islam. Jangan sebut istilah Islam seperti yang kita faham tu. Ini istilah tasawuf. Jadi Islam ini ada nama yang dipakai dalam penggunaan kita hari ini sebagai satu bentuk agama. Itu Islam yang dipakai pada perkataan yang umum kita pakailah. Tapi perkataan Islam ini juga menjadi istilah tasawuf. Dia merujuk kepada suatu tingkatan tertentu dalam penghayatan agamanya. Islam, iman, ihsan. Itu tahap penghayatannya. Jadi jangan sampai ada yang kelirulah dengan istilah ni. Jadi yang nur itu berada di luar hati itu dinamakan sebagai Islam. Dan jika masuk ke dalam hati, bila nur itu tenggelam menembus sampai ke dalam hati jiwa raga dia tu, barulah bernama iman. Itu dinamakan maqam iman. Hak pertama tu maqam Islam, yang kedua tu maqam iman. Kalau nak pecah lebih selagi nak tak maqam ihsan. Tak kait nak pecah selagi lah. Tapi pecah dua ni pun memadai untuk memahami hakikat ni. Jadi demikianlah Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita tentang kedudukan nur itu nisbah dengan hati kita. Jadi kita boleh tahulah kedudukan kita gua ni hari ni. Sebagai seorang mukmin tapi duduk pada tahap tadi tu. Nur duduk di luar hati tapi dengan dalam masa dapat melihat, dapat memahami. Tapi tidak tenggelam. Istilah saya gunakan istilah tenggelam ni, tidak tenggelam dengan arti perasaan hati dia itu masih menyedari dua kewujudan, kewujudan makhluk dan kewujudan Allah. Diterima. Tak ada nur ni, dia hanya sedar kewujudan makhluk saja, kewujudan dirinya saja. Dia lupa sama ada dia akan ingkar kewujudan Allah ataupun dia sekadar lupa. Dia mukmin tapi dia lupa, itu ghaflah lah. Jadi orang mukmin yang hadir hatinya disedar perkara ni dan selalu ingat.